Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua anak-anak murid SKK SKSNN dan juga kepada ibu bapa penjaga yang saya hormati sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa siaran info SKSNN yang agak penting buat pengetahuan ibu bapa semua. Info yang pertama adalah berkaitan tentang pengambilan buku teks. Pengambilan buku teks akan mulai diagihkan pada minggu hadapan dan satu jadual akan dikeluarkan tidak lama lagi. Jadi mohon ibu bapa dan penjaga sentiasa alertlah pengumuman-pengumuman iklan-iklan pada grup Telegram kelas dari semasa ke semasa. Agihan buku teks ini akan diberikan kepada tahun 2 hingga ke tahun 6. Untuk tahun 1 kita hold dulu kerana anak-anak murid tahun 1 ini masih lagi mengikuti program transisi tahun 1 di mana mereka masih belum lagi menggunakan buku teks. Mereka program transisi ini menggunakan modul yang dibekalkan oleh KPM. Jadi untuk buku teks tahun 1 akan dimaklumkan kemudian. Okey, dan untuk minggu ini saya ingin memberi peringatanlah kepada ibu bapa dan penjaga yang masih belum memulangkan buku teks. Mohon berbuat demikian dengan mengambil pematuhan SOP kerana kalau boleh seperti saranan pengarah mengurangkan kontak secara langsung dengan orang luar lah. Jadi untuk SKSNN, apakah strategi agihan buku teks ini nanti kami akan maklumkan di mana kami harus mengambil kira pengurangan kontak itu. Okey, pengurangan kontak itu kerana seperti yang kita lihat kes jangkitan COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Jadi kami pihak sekolah tidak maulah ada apa-apa yang berlaku semasa proses agihan buku teks itu dilaksanakan. Jadi benda ini kita harus kita harus plan betul-betul. Okay, so jangan risau untuk buat ibu bapa semua sebab nanti akan ada dikeluarkan iklan lah bagaimana proses agihan buku teks itu dikeluarkan dan jadual juga akan dikeluarkan. Okey, info yang kedua, tentu ada yang ibu bapa tidak sempat untuk menyediakan buku-buku tulis yang berlogo sekolah untuk anak-anaknya. Okey, baiklah. Pihak sekolah sekarang telah menyediakan tempahan melalui Google Form. Jadi bagi ibu bapa yang masih belum mempunyai di mana anak-anaknya masih belum mempunyai buku-buku tulis yang berlogo sekolah, bolehlah berbuat demikian dengan mengisi borang tempahan melalui Google Form dan dibayar secara atas talian. Okey? Dan apabila untuk setelah membuat tempahan dan bayaran, jadi bagaimana untuk urusan pengambilan pula? Jadi ibu bapa bolehlah telefon ke pejabat untuk membuat temu janji di mana memberitahu kepada pihak sekolah bila pukul berapa dan tarikh untuk mengambil supaya kami di pihak sekolah dapat menyediakan buku-buku tersebut mengikut tempahan yang dibuat. Okey, untuk info yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR 2021. Di sini saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana apabila saya memantau semua Telegram, grup PDPR dan juga termasuk Google Classroom kelas di mana tahun ini nampak sangat baik, pelaksanaannya lebih sistematik berbanding pada tahun lepas di mana penglibatan murid semakin meningkat dan penglibatan guru interim juga semakin meningkat. Terima kasih kami ucapkan buat
ibu bapa penjaga yang begitu komited membantu sekolah, membimbing anak-anak pembelajaran semasa di rumah. Okey, ingin saya jelaskan sekali lagi, bagi murid yang mempunyai peranti sendiri, okey, ataupun berkongsi dengan abang ataupun kakak, tetapi peranti itu ada di rumah, jadi mungkin anak-anak murid itu dapat mengikuti PDPR sebelah pagi, okey, menerusi aplikasi Telegram ataupun Google Classroom. Okey, dan yang paling penting ingin saya ingatkan di sini ialah kehadiran itu. Apabila murid-murid setiap pagi, jangan lupa untuk vote kehadiran untuk menunjukkan anak-anak murid hadir pada PDPR tersebut. Okey, begitu juga dengan ibu bapa yang bekerja, sebab vote kehadiran itu kami buka sehingga malam. Jadi bagi ibu bapa yang bekerja, kami memahami akan keresahan ibu bapa yang bekerja kerana kerisauan, takutlah kan anak-anak yang di rumah itu ketinggalan pelajarannya. Namun untuk ibu bapa semua janganlah stres, janganlah bimbang kerana ibu bapa boleh membantu anak-anak selepas waktu bekerja ataupun di hujung minggu dengan hanya merujuk terus ke Google Classroom. Sebab apa-apa tugasan, assignment yang diberikan oleh guru pada waktu siang hari dan juga bahan pembelajaran, semuanya guru-guru di sini akan muat naik ke dalam Google Classroom setiap kelas. Jadi tidak ada lagi istilah tercicir pembelajaran yang disampaikan pada waktu siang di mana anak-anak murid yang tidak dapat mengikuti kerana berkongsi peranti. Okey? Dan info seterusnya adalah tata cara pelaksanaan PDPR Telegram SKSNN. Untuk mengelakkan chat ataupun ialah chat di dalam Telegram PDPR itu sampai beribu-ribu. Jadi sekolah telah membuat satu ketetapan iaitu mewujudkan tata cara pelaksanaan PDPR Telegram yang harus semua anak murid ambil tahu dan patuhi tata cara ini. Tata cara ini maksudnya peraturan lah. Okey, yang pertama, awal pagi seperti yang saya katakan tadi, vote poll kehadiran murid setiap pagi. Dan yang kedua, tidak perlu type dan. Okey, bye-bye, sudah baca, sudah tengok. Okey, tidak perlu. Okey. Dan yang seterusnya, tanya soalan jika perlu ataupun tidak faham. Janganlah yang perkara-perkara yang remeh-temeh dimuat, di-type dalam Telegram PDPR kelas tersebut. Hantar tugasan di Google Classroom, jangan post snap gambar tugasan itu di dalam Telegram. Itu yang membuatkannya semakin banyak. Ataupun ada juga saya nampak inisiatif guru-guru subjek yang mewujudkan Telegram subjek yang khas ataupun WhatsApp subjek yang khas di mana anak-anak murid boleh bertanya dalam grup subjek tersebut. Okey. Dan seterusnya jika murid ada masalah, boleh juga komen di Google Classroom di setiap mata pelajaran ataupun tanya teruslah, PM terus kepada guru subjek yang mengajar. Okey. Bagi ibu bapa yang bekerja, boleh rujuk terus kepada Google Classroom sahaja. Okey. Tidak perlu lagi nak scroll beribu-ribu punya chat dalam Telegram PDPR. Okey. Dan yang seterusnya ialah grup PDPR Telegram masih digunakan sebagai platform mengajar. Jadi saya mohonlah, sekiranya ibu bapa yang hanya merujuk di Google Classroom, saya mohon grup ini jangan di-left ataupun keluar daripada grup ini. Okey? Sebab ini menunjukkan sebagai evidence pihak sekolah di mana kami memastikan semua murid ada dalam Telegram tersebut. Jadi bermaksud penyampaian maklumat itu disampaikan oleh semua anak-anak murid dan ibu bapa sama ada melalui Telegram ataupun Google Classroom.
Okey, untuk mengelakkan remeh-temeh ataupun chat sampai beribu-ribu, jadi ketetapan pihak sekolah ialah selepas saja tamat PDPR, maka grup PDPR Telegram ini akan ditutup buat sementara waktu. Okey, bermaksud anak-anak murid tidak dapat lagi post, komen ataupun pertanyaan pada grup tersebutlah. Kalau nak tanya pun PM terus kepada guru subjek. Itu pun haruslah tengok apa ni orang kata janganlah sampai pukul 11 malam baru apa ni tanya cikgu-cikgu macam mana apa ni harus tengok keadaan lah juga ya. Okey. Dan seterusnya ialah grup PDPR akan dibuka semula apabila waktu pagi. Okey. Dan sebarang soalan berkaitan mata pelajaran, okey, hendaklah ditanya semasa waktu subjek tersebutlah. Jangan pula contohnya, jangan pula waktu tu subjek PSV. Tetapi soalan yang ditanya pula BM. Tidak pula sesuai kan. Jadi tanya soalan mengikut jadual yang diberikan. Dan seterusnya info berkaitan panduan PDPR untuk ibu bapa yang bekerja. Okey, rakan-rakan ibu bapa dan penjaga yang bekerja boleh semak tugasan ataupun bahan pengajaran dan pembelajaran PDPR anak melalui Google Classroom Class. Dan yang kedua ialah kerana setiap tugasan ataupun bahan pembelajaran itu guru akan muat naik di dalam Google Classroom. Okey, berkaitan tentang modul PDPR, dengan mengambil kira keadaan pandemik COVID-19, jadi agihan modul PDPR yang seperti dahulu iaitu sama ada secara drive-thru ataupun ibu bapa boleh datang ke pondok, ambil dan menghantar itu adalah sangat tidak digalakkanlah buat masa ini seperti juga disarankan oleh puan pengarah kami sendiri kerana kita jaga kita dan kita harus mengurangkan kontak itu. Okey. Dan ketetapan sekolah di mana tahun 2 dan tahun 3 sebab tidak lama lagi agihan buku teks dan juga buku aktiviti akan diagihkan. Jadi pada pendapat saya lah tidak ada masalah sebab buku aktiviti itu masih boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk murid tahun 2 dan tahun 3. Okey, dan untuk tahun 4, 5 dan 6 juga tiada agihan modul secara drive-thru bagi mengurangkan kontak dan guru-guru subjek tahun 4, 5 dan 6 akan menggunakan sepenuhnya aktiviti melalui buku teks. Jadi apabila buku teks itu telah diagihkan, jadi apa-apa tugasan pasti akan rujuk melalui buku teks. Okey? So, saya harap ibu bapa dan penjaga memahamilah kenapa agihan modul itu tidak dapat diberikan sebab harus mengambil kira keadaan semasa ini kerana kita harus pastikanlah bukan saja anak murid selamat tetapi guru-guru, warga sekolah semua pun terhindar daripada jangkitan COVID-19. Okey, so kita harus mengambil langkah berjaga-jaga sebab benda ini kita tidak tahu, we do not know, kan? Jadi yang terbaik bagi saya adalah kita memanfaatkan sepenuhnya penggunaan buku teks. Akhir sekali dari saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah buat semua anak-anak murid SKSNN kerana dapat mengikuti pembelajaran dan pengajaran di rumah sebaik mungkin dan dapat membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Terima kasih dan semoga terus cemerlang dan pastikan anak-anak murid semua stay safe, jaga kesihatan supaya apabila bersemuka nanti semua dalam keadaan yang sihat. Sekian dari saya, info SKSNN. Terima kasih.